Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita sembang pasal makanan waktu kita kena jet. Sebelum tu, intro. Alright, jadi kisahnya pasal makan lah. Makan. Apa benda nak makan? Okay, aku macam biasa disclaimer, aku tak boleh nak, aku bukan doktor. Benda aku cakap mungkin salah di sisi kedoktoran. Cumanya aku nak share experience sajalah. Alright. Kenapa gigi aku nampak macam duduk depan ni nampak macam tak ada gigi. Okay. Tak apa. Jut. Ini aku tahu. Okay, tak apa. Jut ni pasal makan lah kan. Pasal makan ni masa aku kena jet dulu, ada beberapa benda yang aku jagalah makan. Dia agak complicated sikit pasal makan ni, sebabnya dia ada dua mazhab. Macam kau orang dah tengok aku punya video-video yang lain sebelum ni kan. Jet ni ialah asid perut naik atas. Okay, kita jadi pedih belah hati. Asid naik ke esophagus, menyebabkan keradangan dekat saluran esophagus. Jadi yang mencederakan esophagus ialah asid perut. Okay. So mengikut mazhab kedoktoran yang biasa standard doktor, dan bukan salah. Dia kena lemahkan, dia kena jaga jangan asid perut tu kuat. Jangan kuat sangat asid perut tu, sebab kena apa, dia akan mencederakan lagi lah. Jadi basically treatment yang dibuat oleh hospital, klinik dan sebagainya, dia akan lemahkan, dia akan bagi beta blocker ubat supaya lemahkan asid perut. Dan begitu juga dengan apa yang diajar. Kuat sangat ke suara aku ni? Aku try rendahkan sikit. Begitu juga dengan apa yang diajar oleh doktor lah. Test sangat ni. Dia akan suggest benda yang menyebabkan kau tak benda yang kau makan yang tak menyebabkan kecederaan esophagus kau tu makin teruk. Tu dia. Jadi itulah dia benda yang doktor akan suruh kau buat lah. Jangan makan benda-benda yang mencederakan lagi. So kau nak kena tahulah apa benda yang mencederakan lagi. Tapi sebelum tu, bila kau search dekat dalam Google, kau orang cari dekat dalam internet, makanan-makanan apa untuk jet ni, semuanya benda yang di explain, diterangkan kat dalam internet ialah yang berkaitan dengan kesihatan lah. Yalah, siapa nak ajar benda salah kan? Siapa nak ajar benda salah? Mesti ajar benda yang betul. So benda yang betul ni lah benda-benda macam yang diterangkan. Kejap lagi aku tunjuk dengan orang. Tapi kalau kau orang dengar video-video aku sebelum ni, aku pakai mazhab lain. Aku pakai pemahaman, ada satu doktor juga, doktor dekat US, kat Amerika. Dia punya kefahaman ialah kita kena jet sebab splinter sebab kantung perut tu punya injap tu lemah. Dan apa yang melemahkan injap tu ialah asid perut yang lemah. Maksudnya asid perut orang berusia, orang yang makin tua makin lama, asid perut kita makin lemah. Jadi bila dia lemah, splinter tu akan jadi longgar. Sebab splinter tu dia react dengan pH asid dalam perut. So makin lemah, dia jadi longgar. So kalau asid perut kuat, dia akan kejap. Dia akan kunci kejap kantung perut tu supaya asid tak naik. So kalau korang tengok video-video aku lain sebelum ni, kau akan faham lah. So aku nasihatkan tengok balik video-video
siapa yang baru tengok video ni, tolong tengok video lain. Dekat aku punya page imregime.com tu. Dan kau akan faham lah apa maksud aku. Benda-benda cerita banyak. Kalau aku cerita lagi sekali kan panjang pula video ni. Okay. So, mazhab doktor tu, dia cakap, kita kena kuatkan asid perut. Jadi, that's why aku punya cadangan sebelum dalam video sebelum ni adalah makan ACV, apple cider vinegar. Tambah lagi asid dalam perut supaya rawatan tu menguatkan splinter tu. Tapi ini terpakai untuk orang-orang yang baru-baru kena lah. Kalau kau dah severe dah sampai ada hernia lah, apa semua dah ulcer dah, kau kena ikut treatment doktor lah. Sebab kecederaan dah teruk. Tapi kalau orang yang baru-baru kena kan, baru-baru start naik-naik gas naik-naik asid naik ke tekak, bau-bau batuk, itu insyaAllah boleh pakai mazhab ni lah. Alright. Jadi mari kita tengok apa benda yang dicakap, dikatakan dalam standard practice. Okay, dalam standard practice. Okay, 10 makanan and foods you shouldn't eat if you have heartburn and acid reflux. Okay, dia kata 10 jenis makanan yang kau kena elak lah bila kau ada heartburn, pedih hulu hati ataupun acid reflux ni. Okay, jadi dia tunjuk gambar esophagus, kantung perut kau. Okay, so diagram ni menunjukkan, okay, kalau kita tengok ni, okay, ni normal punya asid perut tu duduk dekat dalam ni je, pusing dalam tu je. Tapi kalau orang yang tak healthy, dia naik atas, dia pergi ke esophagus punya injap, menyebabkan asid tu naik ke atas lah. Alright. Jadi okay, dia kata there are several food and beverages that can aggravate the tissue that line the esophagus or affect the ability of the lower esophagus sphincter to close properly and keep acid in the stomach. So ini mazhab hospital, doktor biasa yang standard. Bukan salah Jangan kena ulang sekali. Ini bukan mazhab yang salah. Ini ialah betul. Tapi mengikut kau punya severity lah. Aku punya yang aku pakai sebelum ni yang Dr. US tu punya. Jadi Dr. US tu dia guna inilah kan, dia lain sikit. Okay. So apa, kita tengok yang standard dulu. Yang standard dia cakap apa? Okay, ini barang-barang yang dia tak bagi kau makan. Sebab dia akan menambahkan lagi kau punya penyakit. Coklat, kopi, tomato, alkohol, minum makanan air carbonated, citrus fruit, buah-buahan yang masam-masam, high fat meats, peppermint tak boleh, garlic tak boleh, cheese tak boleh. Okay, basically semua makanan kesukaan kau haram, habis cerita. Okay, tapi so dia kata, tapi kenapa kan? So dia cakap lah ni, okay, coklat, kenapa coklat tak boleh? Sebab coklat ada theobromine yang menyebabkan acid reflux. Dia adalah sejenis benda yang reacting kepada sphincter muscle tu lah, yang injap tu kan. So dia menyebabkan naik acid reflux. Jadi aku kalau baca macam ni, benda yang boleh korbankan, benda yang macam coklat ni kan, kau tak makan kau tak mati ni. Okay, tak makan lah kan, dah tahu dah dia efek ni macam tu. Alkohol, okay, kalau kau non-Muslim tak payah minum alkohol kan. Orang Islam lagi lah, tapi kalau kau non-Muslim, elakkan lah kan. Lagipun nanti kan kau pening-pening, kau langgar orang pula. Jangan makan, jangan sampai mabuk. Tapi tak payah minum lah kalau kau dah ada jet kan. Okay, aku ada ramai follower daripada Sabah dengan Sarawak. Aku tahu diorang ni ada yang non-Muslim dan mereka minum alkohol. Tapi kalau kau ada jet, aku rasa memang kau kena elak lah. Aku tak tahu sebab aku tak pernah minum arak. Jadi aku tak tahu dia rasa macam mana. Mungkin dia sebab dia terlampau masam kot. Mungkin lah. Kopi. Ni yang favorite aku. Tak boleh makan. Dia akan increase acidity in stomach. Okay. Bila dia cakap it increases the acidity in your stomach. Jadi bila dia cakap minum kopi menyebabkan asid dalam perut kau meningkat. Okay, dia dah berlaga dah mazhab kat sini. Faham tak? Dia dah berlaga.
mazhab doktor klinik yang standard cakap boleh makan, jangan tambah asid, lemahkan asid perut supaya tidak terus cedera. Bukan salah, betul. Tapi kalau orang yang dah severe, dah teruk, okey, inilah dia, memang jalan dia, memang kau tak boleh lah. Tapi kalau orang yang baru-baru kena kan, kau baru-baru start kena, aku rasa kau belum cedera teruk lagi. Cuma kau punya injap tu lemah dan menambah asid dalam perut menguatkan balik injap tu. Kalau ikut mazhab doktor yang aku follow tu lah. Aku pun tak follow semua juga. Aku baca juga kan. Jadi bergantung, aku bukan doktor kan, kau kena ingat lah, aku bukan doktor, jadi kau bergantung pada kau punya penerimaan dan kefahaman masing-masing lah. Alright. Dia cakap apa lagi? Tomato. Tomato are rich in citric acid, malic acid and ascorbic acid that can irritate the stomach and esophagus. Lagi sekali, belaga. Kalau kau orang yang follow mazhab, kalau kau severe, teruk, kau memang kena, tak boleh avoid tomato. Tapi kalau kau baru-baru nak start kena, tambah asid akan menyebabkan sphincter kau kuat lah balik. Kan? Carbonated beverage. Okey, ni kau sakit teruk ke tak sakit teruk ke, kau bang. Tak payah minum lah, kan? Menyebabkan macam-macam benda penyakit lagi. Darah kencing manis lah, apalah, tak payah. Okay. Citrus fruit. Sama juga. Citrus fruit aku sebut je, aku dah rasa masam. Dah kecuali you sebab rasa masam. Okay. Buah-buahan yang masam macam limau, orange, dia kata tak boleh sebab dia akan menyebabkan heartburn, tambahkan gas, tambahkan asid lagi. Tapi macam aku cakap tadi, kalau dia membantu macam penghadaman kau, okay, kita tengok macam ni lah. Kau tahu orang Arab kan? Orang Arab kalau dia makan daging, dia mesti akan ada limau. Dia akan ada limau, dia akan ada cuka. Sebab apa? Dia lepas dia makan daging, dia akan aku sebut je cuka, sebutnya tu keluar liu. Masam. Jadi orang Arab bila dia makan, dia akan tolak makanan daging tu dengan cuka, dengan benda-benda macam ni lah. Kalau tak ada, kalau ada limau, dia lemon, dia akan perah kat atas tu. Supaya benda tu dia macam membantu pencernaan perut, membantu asid perut, tambah lagi asid perut. Bila kau makan, dia akan cepatkan penghadaman. Sebab orang yang sakit GERD ni, dia punya penghadaman dia, sebab dia asid perut dia dah lemah kan. Asid perut dia dah lemah. Disebabkan tu dia sphincter dia tak kuat, menyebabkan asid tu naik. Okay. Jadi bila dia masukkan makanan yang lambat hadam, daging lah senang cakap, especially daging lah, daging, makanan berlemak, dia akan proses lama lah dalam perut tu. Benda dia dekat dalam perut, bila dia lama proses, lama nak hadam, dia akan menyebabkan bermacam-macam reaksi kimia dan mungkin akan ada gas, kembung, lepas tu dia akan shoot balik naik atas. Okay. So, sebab itulah dia tulis dekat dalam ni, high fat meat, daging, memang ini adalah benda yang aku memang elak lah masa aku kena GERD dulu. Daging memang tolak tepi lah. Sebab aku tahu asid perut aku lemah dan aku tak nak bebankan perut aku dengan masukkan daging, menyebabkan dia lemah lah, dia nak kena proses lama kan. Jadi aku makan benda-benda macam ikan, ayam pun jarang. Aku banyak ikan lah, ikan rebus kan. Benda-benda yang rebus-rebus. Benda-benda bergoreng ni memang kau kena elak lah. Sorry lah. Benda bergoreng, kalau boleh elak. Kau sakit severe ke, kau sakit tak severe ke, kau elak lah benda bergoreng. Kau makan yang rebus je. Alright, apa lagi dia cakap? Peppermint. Aku tak sure lah peppermint ni macam mana dia punya ni. Masa aku sakit GERD dulu, dia tulis apa ni? Peppermint relax the slower sphincter makes the problem worse. Dia menyebabkan kau punya sphincter tu jadi lemah. So okay, boleh buat lah. Tak mati pun kalau kita tak minum ni kan, peppermint. Okay, kita tak payah ni. Okay, garlic.
Garlic ni adalah makanan yang bagus. Dimakan bila-bila, especially garlic yang bakar lah, yang kau panggang kan. Okay. Tapi dia dekat sini tulis garlic not only increase the acid content of your stomach, it also cause acid reflux by slowing down the emptying of your stomach. So dia menyebabkan acid reflux sebab dia slow down kan pengosongan perut. Maknanya kalau kau makan garlic ni, kau akan kenyang lebih lama. Sebab dia slow down proses pengosongan perut. Bila kita ada jerk, bila kita makan, kita nak dia cepat turun lah. Itu yang penting lah. Kita tak nak dia stay lama-lama, kita nak dia turun cepat. Jadi kalau boleh elak lah kan? Kita nak cepat. Okay, benda-benda yang ada garlic. Aku tahu masakan Melayu memang banyak lah pakai bawang putih. Bukan kata tak boleh. Boleh lah sikit-sikit kan. Bagi aku tak ada masalah pun garlic ni. Aku tak pernah elak pun garlic ni. Even dulu masa aku makan ikan rebus, dia orang ikan steam kan, dia orang letak je bawang putih semua. Okey je aku makan dulu. Tapi aku ialah orang yang tak teruk sangat make sure korang punya level ni macam mana, kena tahulah. Aku ada baca tadi. Sekejap okay, dia ada beberapa level jerk ni. Ada catarrh, ada erosif, ada ulcer, ada fraud, ada necrotic. Jadi tengok kau punya level mana. Kalau kau dah cedera teruk dah kau punya ni, kena acid ni, kau memang kena follow betul-betul lah nasihat doktor. Kau kena makan beta blocker supaya acid perut lemah. Bagi masa, lemahkan dulu acid perut, bagi masa esophagus tu sembuh. Maksudnya macam tu. Jadi kalau kau cedera dah teruk dah perut, saluran ni, memang kau kena follow habis-habisan lah semua diet regime ni. Tak boleh lah kau macam nak buat macam aku tadi kan. Asing-asing tu tak boleh lah. Memang kena follow betul. Okay, nombor 10 dia kata cheese. Ni aku suka kau tengok badan aku. Dia high in fat. Cheese slow down the emptying stomach. Sama jugalah macam bawang putih tadi. Dia menyebabkan dia lambat digest kan. Dan lagi satu, dia boleh, kalau orang yang ada apa ni dia panggil intolerant kan, apa dia panggil, yang tak boleh tolerate dairy product ni, yang tak boleh kena susu lah apa semua ni, makan benda-benda macam ni akan menyebabkan kau gas, kau kembung. Bila kau kembung dalam perut kau tu, selalu usus kau tu dia akan ada gas lah, sebab kau selalu nak kentut-kentut kan. Jadi dia ada gas. Bila dia gas, seluruh perut kau akan kembung. Kau rasa kembung lah. Bila kau kembung, dia akan tolak. Kau punya kantung perut tu jadi kecil. Dia akan tolak. Jadi bila dia tolak, asid yang dekat dalam ni dia akan naik atas lah. Lepas tu kau kena lagi. Okay, so basically tu ada. Saya nak cakap makanan yang aku cuba elak dululah. Kan? Makanan yang aku cuba elak ialah makanan-makanan yang akan menyebabkan kau sakit. Dia kena tahu lah, dia gas, dia akan sakit. Kalau dia tak gas, dia pedih, pedas memang tak boleh. Pedas out terus. Pedas jangan makan lah. Apa lagi? Makanan-makanan yang macam aku cakap tadi, kau terpulang lah kau nak pakai mazhab mana. Mazhab yang aku pakai ni, kalau untuk orang yang baru-baru kena, bolehlah makan, cuba kuatkan balik. Kenapa kita makan benda berasid tu? Supaya dia kuatkan balik ni. Tapi kalau kau makan tu, kau dah cedera, dah teruk dah kan, dah macam pedih, sakit, pedih lah. Bila kau makan benda berasid, kau rasa pedih, tu dah teruk tu. Kena check dengan doktor lah. Ni dia memang macam aku makan cuka. Bila aku makan cuka dulu, memang rasa pelik, tapi tak sakit Bila kau makan cuka tu, dia rasa pelik, perut rasa pelik. Itu bukan sakit. Itu tak apa. Kalau kau makan, dia memang bila minum cuka atau makan benda-benda berasid, untuk orang-orang yang baru kena GERD ni, yang level rendah ni, dia tak sakit, dia tak pedih perut, dia rasa pelik. Macam pelik je kan, macam panas-panas. Itu standard lah bila makan cuka atau makan benda-benda yang berasid, kau tambah asid ni. Kau makan limau ke apa kan, dia akan rasa macam panas-panas. Itu standard.
Kalau kau makan dan pedih, itu kau sakit lah. Itu kau dah like, kau tak boleh makan lah benda-benda berasid-berasid ni. Alright. So macam tu, apa yang aku boleh kongsi sikit pasal makanan ni. Lagi satu ialah jangan dia kena tetapkan waktu makan, especially malam. Last sekali kau boleh makan ialah pukul 6 petang. Serius. Yang ini benda yang paling kau sakit simple-simple ke, kau sakit teruk ke, segera ni, kau memang kena jaga waktu makan ni, especially malam. So last makan ialah pukul 6 petang. So, pukul 6 petang kau dah kena makan dinner, dan selepas tu kau tak boleh isi apa-apa dalam perut dah sampai pagi esok. And even kau nak makan, boleh lah kalau kau lapar sangat kan, kau makan buah boleh lah, buah betik, buah buah pai, buah pear, buah lai, benda-benda macam tu lah, buah sejuk-sejuk. Buah sejuk, makanan sejuk-sejuk pun tak boleh juga. Aku pun tak tahu nak cakap lah, kalau makanan Melayu yang diiktiraf sebagai sejuk ni kan, kadang-kadang ada yang menyebabkan dia efek. Aku tak faham sangat pasal ni, jadi aku dulu balon je. Makan je. Aku tak ada istilah makanan sejuk, makanan tak sejuk. So jangan kacau, biar dia tidur. Jangan kacau. Okay. Jadi korang terpulang lah yang korang nak. Kalau korang tahu, kalau korang jenis mengamalkan makanan sejuk, makanan panas ni, bukan suhu panas, makanan yang digelar sejuk, makanan digelar panas. Bagi aku itu pandang-pandang korang lah. Cumanya benda-benda yang kita dah sebut tadi, yang kita dah mention tu, kalau boleh elak lah. Dan yang aku cakap tadi, waktu makan penting. Waktu makan memang kena fix pukul 6, 6.30 sebelum maghrib korang dah habis dinner. Kan? Sebelum maghrib korang dah kena habis dinner. Ini memang paling penting sekali. Sebab apa, malam jangan ada benda dalam perut. Tahan sikit lah lapar. Minum air boleh. Tahan sikit lapar sampai pagi esok. Okay. Aku rasa tu saja benda yang aku boleh kongsi. Tolong share pada kawan-kawan yang ada sakit ni juga, yang kau bobo dengar-dengar dia ada pedih-pedih hulu hati. Sharekan video ni, suggestkan dia untuk follow iamregime.com. Kalau kau ada soalan boleh tanya dekat dalam chat. Aku ada juga channel YouTube IamRegime, so boleh follow juga channel tu. Basically aku akan share video ni dekat dua-dua channel lah. So, kalau kau biasa dengan YouTube, kalau kau biasa dengan Facebook. Alright, itu saja. Ada soalan tanya dekat dalam tanya dekat dalam chat, aku cuba akan jawab lah. Chat pula, komen dekat bawah. Alright, like, subscribe macam biasa lah. Okay, thank you, bye bye.